Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, Rabu 30 Disember 2020. Rakyat negeri ini dinasihatkan tidak khawatir mengenai isu kartel daging kerana penguatkuasaan dan pemantauan diteruskan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin setiap bulan. Menteri Tugas-Tugas Khas Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Jahin selaku Urusetia Halal negeri ini sentiasa membuat pemantauan di kilang dan premis yang mengeluarkan produk halal termasuk daging. Masyarakat di negeri ini jangan khawatir dengan apa yang kita hadapi isu sekarang, dan insyaAllah perjalanan halal di negeri Sabah terkawal dan dikawal oleh kementerian jabatan berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat mengenai isu kartel daging di Wisma Muiz Kota Kinabalu. Tambahnya, pemantauan ke kilang dan premis turut dijalankan secara bersepadu dengan agensi penguatkuasaan seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Sabah, Kastam, Jakim, Muiz dan Jabatan Veterinar. Kerajaan negeri menerima pembayaran dividen RM100 juta daripada 14 badan berkaitan kerajaan GLC di Sabah. Jumlah itu meningkat sebanyak 67.8% berbanding tahun sebelumnya. Replika cek pembayaran dividen diserahkan setiap GLC kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Menteri Kewangan 1 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Pada masa sama, kerajaan negeri turut menerima pembayaran balik pinjaman daripada 8 GLC termasuk 1 badan awam berjumlah RM22 juta. Sementara itu, dalam majlis perasingan, Datuk Haji Ji yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaman berkata, daerah Tuaran berpotensi tinggi menjadi sebuah bandar moden berikutan kedudukan yang strategik dan berhampiran dengan bandaraya Kota Kinabalu. Sehubungan itu, pihak berkuasa tempatan PBT daerah Tuaran perlu bersedia dari segala aspek dalam menerima limpahan pembangunan di daerah tersebut. Datuk Haji Ji berucap demikian dalam majlis angkat sumpah dan upacara penyerahan watika pelantikan ahli-ahli Majlis Daerah Tuaran tahun 2020-2022 di Tuaran. Usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mewujudkan Pelan Daerah Kota Kinabalu dijangka akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi luar bandar melalui pembangunan guna tanah terancang serta seimbang dengan alam sekitar. Demikian dinyatakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri merangkap Menteri yang bertanggungjawab kepada DBKK Datuk Abidin Madingkir. Pelan sulung DBKK ini meliputi pelbagai aspek termasuk pelancongan dan pembangunan. Ianya boleh menentukan dengan baik alat tuju apa yang perlu dibuat di sesebuah daerah tersebut, terutama sekali di luar-luar bandar. Beliau berkata demikian selepas mendengar taklimat Pelan Daerah Kota Kinabalu disampaikan Pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya DBKK August Tamaning di Menggatal. Selepas mendapat persetujuan ramai, pelan tersebut akan dikemukakan Februari depan kepada Majlis Perancangan Negeri sebelum diwartakan. Dalam majlis berasingan, Datuk Abidin merasmikan inap desa kedua milik DBKK Id Kalangadan Homestay. Cadangan mewujudkan lebih banyak sekolah agama negeri San integrasi di negeri ini adalah satu langkah baik dalam memberi keseimbangan terhadap ilmu akademik dan agama. Langkah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin itu turut disokong penuh Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah yang juga Adun Tanjung Keramat Insinyur Syahilmi Yahya. Cadangan lebih banyak pewujudan San integrasi di lokasi terpilih akan dapat meningkatkan kefahaman agama Islam dan moral melalui pendidikan bersepadu terutama dalam kalangan generasi muda. Ramai ibu bapa ingin anak-anak mereka menjadi seorang yang balance dalam usaha menuntut ilmu, iaitu mendapat pendidikan formal, akademik, dalam masa yang sama disulami dengan pendidikan agama.
Insinyur Syahelmi berkata demikian kepada media selepas merasmikan program pendidikan prihatin Jahins di SAN Integrasi Putatan. Setakat ini, Sabah hanya memiliki 2 SAN Integrasi iaitu di Kota Kinabalu dan Putatan. Mengenai program pendidikan prihatin Jahins ini, ia bertujuan membantu meringankan beban ibu bapa menyediakan keperluan peralatan sekolah. Kita pilih anak-anak yang terpilih supaya anak-anak ini dapat kesihatan tunai. Dan mereka nanti akan balik pada sekolah nanti 2021 ini. Jadi sekurang-kurang ini membantu ibu bapa dalam penyediaan peralatan sekolah anak-anak mereka. Sejak dilaksanakan 15 Disember lepas, program melibatkan peruntukan hampir RM400,000 ini memberi manfaat kepada 1,560 murid-murid SAN terpilih seluruh Sabah. Sebanyak 305,744 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar di negeri ini setakat semalam. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah telah melaksanakan sanitasi awam di 8 premis di 5 daerah iaitu Kota Belud, Semporna, Kinabatangan, Tawau dan Keningau. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, sebanyak 230 kes baharu positif COVID-19 dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 36,461 kes. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masih Dimancun, seramai 215 pesakit COVID-19 telah sembuh dan discharge. Hospital menjadikan jumlah kumulatif sembuh seramai 34,253 orang. Sejumlah 1,535 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 599 orang di hospital dan 936 orang di PKRC. Bilangan pesakit COVID-19 dalam ICU ialah 56 orang dan 19 orang memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, 2 kluster baharu direkodkan iaitu kluster Timbang Dayang di daerah Kota Belud dengan 9 kes dicatatkan menjadikan jumlah kumulatif 12 kes dan kluster Teguli di daerah Putatan mencatat 5 kes menjadikan jumlah kumulatif 12 kes. Tiada kematian direkodkan. Ketua-ketua adat yang dilantik di daerah Sandakan diingatkan agar tidak membuat pengesahan terhadap sebarang dokumen yang dimajukan oleh penduduk bukan warga negara. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Muhammad Hamsan Awang Supain berkata tindakan itu boleh memberi kesan terhadap kedaulatan negara. Justeru Muhammad Hamsan berkata kesemua ketua adat yang dilantik perlu lebih teliti ketika membuat sesuatu pengesahan dokumen. Ini termasuk pengesahan kematian penduduk serta pengesahan bagi menyelesaikan isu-isu berkaitan sijil kelahiran oleh penduduk di daerah itu. Bila berucap demikian pada majlis penyerahan watikah pelantikan, ketua-ketua adat melibatkan ketua daerah, ketua anak negeri, wakil ketua anak negeri selain ketua masyarakat Cina di Sandakan. Dalam majlis ini, seramai 48 individu menerima watikah pelantikan masing-masing. Sebanyak 13,500 bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk terjejas COVID-19 di Parlimen Libaran daripada 15,000 bakul yang diperuntukkan untuk kawasan tersebut. Ia disampaikan dengan kerjasama Adun Sungai Manila, Mokran Ingkat dan Adun Sungai Sibuga, Muhammad Hamsan Awang Supain. Ketua Bahagian UMNO Libaran, Suhaimi Haji Nasir, yang juga adun dilantik berkata sebanyak 1,500 bakul lagi akan diagihkan kepada penduduk di kawasan pulau awal tahun depan. Januari saya akan ke Pulau Libaran, Pulau Nunuyan dan juga Pamaguan. Kita akan menyampaikan bakul makanan pula di sana. Suhaimi ditemui RTM selepas majlis penyerahan Jains Prihatin dan bantuan kepada golongan mualaf dan orang kurang upaya OKU di Masjid Darul Aman, Kampung Gumgum, Sandakan. Seramai 500 pelajar di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Klias dan Lumadan menerima bantuan daripada Pejabat Pusat Khidmat Ahli Parlimen Beaufort. Bantuan berupa wang tunai, beg sekolah serta alat tulis dan keperluan harian disampaikan Ahli Parlimen Beaufort Datuk Haja Aziza Muhammad Dun dalam program Back to School di Beaufort. Setiap tahun kita akan ada laksanakan. Kita memastikan supaya
anak-anak kita terutama sekali keluarga B40 ini diringankan beban orang tua mereka untuk membeli pakaian sekolah. Turut diserahkan dalam majlis sama pelitup separuh muka dan wang tunai kepada wakil 75 sekolah. Perasaan happy lah, alhamdulillah, syukur dapat jugalah meringankan sebab kita sekarang dah tak ada kerja pun tak berapa ni sangat kan, jadi kita meringankanlah beban kedua ibu bapa semualah. Bantuan ini sebenarnya memang diperlukan dan ini adalah rutin. Alhamdulillah yang berhormat Datuk Ajijah setiap tahun memberikan bantuan ini kepada sekolah dan juga pihak PABG. Sebuah syarikat pembekal beras di negeri ini melaksanakan tanggungjawab sosial korporat syarikat CSR dalam membantu penduduk yang terkesan berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di negeri ini. Menurut pengurus syarikat Faizal Sendirian Berhad kawasan Sabah dan Sarawak Abdul Rahman Muhammad Syakir, syarikat berkenaan telah pun menagihkan 12,000 kampit beras seluruh Sabah sejak PKPB dilaksanakan. Ini adalah satu kerja tanggungjawab sosial daripada syarikat Faizal Sendirian Berhad. Semoga dengan bantuan ini kita dapat membantu sedikit para mangsa-mangsa COVID-19. Abdul Rahman berkata demikian kepada pemberita RTM di Taman Puri Warisan Inanam. Penerima bantuan nyata bersyukur terhadap bantuan yang diberikan. Kami tinggal dalam kawasan PRT kan. Jadi kawasan PRT maksud semua berpemberitaan memang rendah. Jadi bantuan sendiri walaupun nampak sedikit tapi begitu bermakna kepada orang-orang kampung. Kami betul-betul terharu, berterima kasih kepada syarikat Faizal kena menyumbang berupa beras. Walaupun sumbangan ini orang bilang tidak seberapa tapi kira bersyukur. Terdahulu syarikat berkenaan menyampaikan sumbangan 50 kampit beras kepada 50 keluarga murid kurang berkemampuan di SK Srigaya. Baik, sekian berita Pagi Sabah. Terus waspada dan sentiasa pantau status kesihatan bagi mengekang pandemik COVID-19. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.